Okay, rumus sudut majmuk dan rumus sudut berganda. Ni macam hari tu kita ada identiti. Sekarang ni kita ada apa yang dipanggil sebagai sudut majmuk nah. Ni kamu tengok ni dia ada untuk tiap-tiap satu sin kostan lah. Untuk sin kostan je ada, dia tak ada untuk kosiken tu nah. Jadi sudut majmuk ni sebab apa dulu-dulu kita kena pakai buku sifil untuk kita buat kita punya calculation. Kamu tahu kan, dia ada buku log, ada buku sifil kan. Jadi kita tak boleh kira sudut yang besar daripada sudut tirus. Sebab dalam buku sifil tu hanya ada sudut tirus sahaja. Jadi untuk menyelesaikan masalah tu kita ada formula sudut majmuk. Jadi sebenarnya dia tak praktikal sangat pun untuk kamu, tapi kita belajarlah sebab kita nak guna dia untuk menyelesaikan masalah trigonometri macam yang kita belajar semalam. Faham tak? Okay. Jadi dia ada 6 sebab sudut ni kalau dia tulis A campur B maknanya sudut A campur sudut B macam dia tulis kat atas ni. 30 campur 60. Dia boleh jadi apa-apa sajalah. Nah, dia boleh jadi apa-apa sudut saja. Okay, jadi kita ada sudut yang kita tambah, ada sudut yang kita tolak macam ni. Dan kita akan dapat formula macam ni. Ni dia tak ada proving dia nak. Jadi dia bagi kat kamu dalam exam tiap-tiap satu ni. Okay, jadi kamu hanya kena cam saja. Nanti macam kata kat bawah ni kan. Dia tanya kamu kan macam ni. Macam ni kan. Kita kena tahulah kes mana satu yang melibatkan sudut majmuk dan kita apply kan. Faham tak? Dia macam tu sajalah, dia tak susah. Okay, mari kita go through satu-satu ni. Kalau boleh kamu salin ni lah. Kamu salin ni formula dia. Okay, jadi dia ada 2. Selalunya cikgu compile kan. Boleh? Jadi kamu nampak tak ada tambah macam ni kan. Selalunya cikgu akan compilekan 2 ni. Cikgu tulis tambah tolak gini. Boleh nah. Jadi kalau kata tambah, kita akan pakai simbol kat atas. Kalau kata tolak, kita akan pakai simbol kat bawah gitu. Jadi kita compilekan dia satu. Jadi kadang-kadang kamu punya formula yang diberi pun dia compile kan. Gitu kan. Jadi kalau sin A campur B, dia adalah sama dengan sin A cos B campur cos A sin B. Boleh? Jadi untuk sin, kalau kita tambah 2 sudut macam ni, dia jadi sin cos cos sin. Jadi kalau kita tolak, dia jadi sin cos cos sin juga, cuma simbol dia kat sini tolak. Boleh kamu take note tu. Okey, jadi kalau untuk cos, dia terbalik dengan sin. Kamu tengok ni. Kalau cos A campur B, dia sama dengan cos cos sin sin kan. Kamu nampak itu kan? Tapi kalau ni tambah ni tolak. Tadi sin dia tambah tolak kan. Tapi kalau cos dia terbalik. Bila kita tambah 2 sudut, kat sini simbol dia adalah tolak. Bila kita tolak, dia jadi tambah. Jadi dia jadi reverse macam ni. Jadi kalau kata dia tulis sekali, dia akan tulis macam ni lah. Cos A tambah tolak B. Jadi yang untuk tambah tu kamu baca tingkat atas. Kalau untuk tolak tu kamu baca tingkat bawah macam tu. Faham tak? Jadi kalau cos A tolak B, dia sama dengan cos A cos B tambah sin A sin B. Okay, jadi kalau cos dia cos cos sin sin. Kalau sin dia sin cos cos sin kan. Jadi kalau cos tu dia 2 kali bendanya. Alright, jadi kalau tan macam biasalah sebab tan ni kan kamu tahu kan dia pelik daripada 2 orang tu sebab dia macam simple cos kan. Jadi kita dapat dia dalam keadaan dia 2 tingkat. Macam ni lah. Okay, jadi kalau dia tambah, kamu tengok sign kat sini. Sebab dia 2 tingkat, dia ada 2 simbol. Okay, kat tingkat atas kalau A campur B, tan A campur B, tingkat atas dia campur, tingkat bawah dia tolak. Tapi kalau tan A tolak B, tingkat atas dia tolak, tingkat bawah dia tambah. Jadi kalau cikgu gabung kan, ginilah cikgu tulis. Jadi maknanya kalau tingkat atas tan A campur B, kita baca tan A campur tan B, satu tolak tan A tan B. Kalau kata tan A tolak B, dia jadi tan A tolak tan B dengan satu campur tan A tan B. Boleh lah? Okay. Jadi kamu tak hafal ni, dia diberi. Okay, cuma kamu take note lah namanya. Sorry. Namanya adalah sudut majmuk. Ini kita panggil sudut majmuk sebab kita tambah 2 nilai sudut. Okay, jadi kita tambah 2 nilai sudut. Okay, jadi rumus sudut majmuk ni, yang ni tak payah buat lah sebab pendukaan. Okay, jadi dia nak tunjuk kat kamu je macam mana nak tulis. Okay, jadi ni kita tengok contoh dia bagi. Okay, jadi ni contoh 20. Cari nilai bagi setiap ungkapan yang berikut dengan menggunakan rumus sudut majmuk.
Jadi kita boleh cam lah ni. Kalau dia tulis sin cos sin tu, kamu nampak kan dia tengah pakai sin A campur B, nampak tak? Jadi bila dia kata A campur B, maknanya sudut dia berbeza. Nah, jadi yang ni kita kena tukar. Jadi macam identiti itulah. Kita boleh guna dia dua-dua arah. Maknanya ni ke sini, sini ke sana. Faham? Jadi boleh jadi dibagi versi yang ni. Kamu nak tukar dia jadi macam ni. Nah, boleh jadi yang sebaliknya dia bagi kamu yang ni, kamu nak kena kembang dia jadi macam ni. Okay? Sebab kita tak ingat lagi. Bila kita tu kata, bila kita tengah buat ni, kita kena ada formula tu sebelah kita. Baru kita boleh, kita senang kan. Mari kita cikgu simplify ke rupa dia. Macam cikgu kata tadi, kita akan tulis dia sekali. Lepas tu, lagi soalan kat bawah tu, kita akan tengok yang tu je. Senang. Ni Nabil. Apa Mujahid? Okay. Okay. Kita tulis dia. Kalau kata masa kamu tengah jelas tak suara? Macam robot sikit. Sebab apa kamu ni mak rosak ke? Semalam jelas je. Okay. Mana? Yang first one. Okay. Sin A tambah tolak B. Cikgu selalu tulis gini lah. Maksudnya kita gabungkan je supaya dia tak jadi 6 benda. Sama je lah, dia ada 6 benda juga lah tu. Okay, jadi dia sama dengan sin A cos B campur tolak cos A sin B. Contohnya kan macam kata dia tulis kat sini sudut 30 campur 60. Dia akan jadi sin 30 cos. Jadi 30 tu A kamu kan. B ni 60. Jadi kamu kena ikut lah. Siapa dia kata A tu sudut dia 30. Siapa dia kata B tu sudut dia 60. Dia akan jadi sin 30 cos 60 campur cos 30 sin. Macam tu sin 60. Gitu. Okay, jadi untuk cos. Di cos A tambah tolak B. Dia terbalik kan kat sini kan. Jadi cos dia senang. Dia cos sin. Okay, jadi cos A cos B tolak tambah. Okay, jadi sign dia terbalik dengan atas tu. Sin A sin B. Okay, last kali kita ada tan A tambah tolak B. Dia sama dengan tan A tambah tolak tan B over 1 tolak tambah. Yang tingkat bawah ni dia terbalik. Okay, tolak kat atas, tambah kat bawah. Okay, tolak tambah tan A tan B. Okay. Sorry. Okay, tan B. Tan A tan B lah. Okay. Okay, ni tiga-tiga. Jadi kalau exam dibagi macam ni, cikgu harap kamu pandai baca lah. Okay, ni cikgu print screen kan ni. Mana print screen cikgu? Allah. Sekali lagi. Copy. Okay, Ni tengok balik soalan tadi. Jadi sekarang ni kita dah tambah lah ilmu kita. Hari tu kita hanya ada identiti kan. Jadi sekarang ni kita ada lagi sudut majmuk kita untuk memudahkan lagi ataupun untuk digunakan. Okay. Okay, jadi kamu tengok. Nampak lah, tulisan ni kecil sikit tak apa. Okay. Jadi yang ni dia kata seterusnya semak yang jawapan diberi dengan kalkulator kan. Maknanya tak apa kita boleh check kalkulator lepas dia dah jadi nombor tu. Tapi kata kamu tak nampak set ni lah sebab sudut 30 masih lagi sudut khas lah. Jadi kamu kena letak dia dalam
kamu punya dalam bentuk set juga nah. Lagi cikgu lukis balik triangle dia untuk kamu, untuk ulangan kamu. Okey, jadi sin 63 cos 27 campur cos 63 sin 27 kan. Campur kan. Jadi kalau campur sin tu yang campur ni kan sin A campur B, nampak? Jadi kita boleh tukar dia daripada sini dia adalah sama dengan yang ini. Maknanya dia ni adalah sama nilai dia dengan sin 90. Nampak tak? Okey, jadi dia setara. Jadi sin 90 adalah sama dengan 1. Ni pun kamu tahu kan sin 91 kan. Daripada graf tu kita boleh nampak kat mana 1 dengan negatif 1. Nah. Jadi untuk cos ni kat sini dia tulis tambah. Tapi kamu kena ingat kalau belah sini tambah, maksudnya dia tolak kat sini. Kan? Sebab cikgu kata kalau cos dia terbalik dengan sin kan. Kalau ditambah sini, sini jadi tolak. Kalau dia tolak sini, dia jadi tambah sini. Jadi kalau kamu nampak sini tambah, maknanya dia tengah buat cos A tolak B. Okay, jadi cos A tolak cos B tu cos 30. Jadi cos 30 tu segitiga kamu itu yang kita lukis tu. Segitiga 30, 60. Nah, itu kita kena ingat tu kan. Tak silap cikgu cos 60 adalah sama dengan 0.5, betul? 0.5. Jadi cos 60 tu 0.5. Cikgu pun sudut dia kat sini. Sin 30 pun okey lah. Sin 30 pun 0.5 kan sebab sudut apa panggilnya? Dia pelengkap kan. 90, 30 dengan 60 tu kan. Jadi kalau sin dia 1, sini 2. Di sisi sini 4 tolak 1 kan. 4 tolak 1 3. Okay, jadi kalau cos 30 maksudnya adjacent bahagi dengan hypotenuse set 3/2. Jadi sebab tu jawapan dia set 3/2. Nah, jadi kalau calculator kamu boleh buat, alhamdulillah lah. Tapi kalau tak boleh, gini lah. Nah, kamu kena ingat segitiga dia lah. Okay, lepas tu 11 kali tan 70 tolak 10 ni. Tan 70 tolak 10 ni okey, sorry. Dekat sini tan 70 tolak tan 10 per 1 campur tan 70 tan 10 ni kan. Sini atas tolak bawah tambah kan. Atas tolak bawah tambah. Maksudnya dia pakai versi tan A tolak B. Nampak? Jadi tan A tolak B. Jadi maksudnya 70. Nampak dia ada sudut kat sini kan. Ni A, ni B lah. 70 tolak dengan 10. Dia dapat jawapan tan 60. Tan 60 tu daripada segitiga ni juga. Dia sama dengan set 3. Nampak ke? Toa kan? Jadi maksudnya set 3 per 1. Nah, jadi jawapan dia set 3. Okey. Jadi macam biasa, kita dah ada senarai formula baru. Soalan dia macam masa dia bagi kita soalan identity tu, dia ada soalan proving. Dia ada soalan yang kena lukis segitiga dan dia ada soalan yang penyelesaian. Faham lah dia ada 3-3 tu. Okay, jadi mari kita tengok contoh dia untuk proving ni. Yang ni simple je cikgu rasa. Jadi dia suruh buktikan setiap identiti yang berikut. Sin 90 campur A adalah sama dengan cos A. Jadi kita akan ambil yang ni, kita akan kembang lah. Sin cos sin tu kan. Jadi kita akan kembang. Yang ni sudut A kita, yang ni sudut B kita. Walaupun dia tulis ni A, ni B. Lihat je, kamu jangan confuse tau. Sebab yang belakang ni mesti B. Okay, jadi bila kita masukkan dalam formula, formula tadi tu, okay, macam cikgu drag dia pergi bawah. Masih ada kopi dah, tapi tak apa. Jadi kat sini A dengan B ni tetap faham tak? Jadi kalau dia tulis huruf apa pun kat sini, walaupun dia tulis sini A, dia tetap B. Siapa duduk belakang dia B. Okey, jadi kalau 90 campur A tu kita akan masukkan dalam formula ni, maknanya kita akan gantikan dia dalam sin A cos B campur cos A sin B ni kan. Jadi sin 90 cos A tambah cos 90 sin A. Nah, kat B ni kena ganti dengan A lah sebab B kita A. Yang mana yang kita tahu dah? Kita tahu sin 90 dengan cos 90 kan? Jadi kalau kata kita tahu tu maksudnya kita boleh tekan calculator sebab dia nombor kat belakang tu. Dia sin satu sudut. Jadi yang ni 1, yang ni cos 90 kosong. Jadi kalau kosong darab dengan apa-apa kat belakang ni akan hilang lah.
Kan? Jadi dia tinggal cos A saja. Jadi jawapan dia adalah cos A. Jadi yang ni dia nak jawapan dalam sebutan A sajalah. Dia show proof kan? Okay, jadi kita dapat adalah jawapan dia cos A. Okay, jadi yang B ni pun sama. Cuma sudut dia dalam pi radian kan? Ni kita kena ambil bahagian B. Ni kita kena proofkan dia akan jadi cos X ni. Jadi yang ni sudut dia kompleks sikit lah. Kejap. Ni sin tolak sin. Sin A, kita kena kembang. Yang ni satu benda, yang ni satu benda. Maknanya formula ni dia letak dua kali. Nampak tak? Yang ni sin A campur B. Yang tolak dengan sin A tolak B. Kita kena kembang dia dua kali. Faham? Jadi satu versi kita pakai yang sin A cos B campur cos A sin B. Ni satu lagi kita akan pakai sin A cos B tolak cos A sin B ni. Sebab tu dia jadi panjang direct macam ni nah. Yang ni yang dikembang depan tu. Okay, sin X cos pi per 6 campur cos X sin pi per 6 tolak kita buat kurungan lah sebab tolak ni dia akan efek simbol kat dalam ni. Faham? Dia macam biasalah. Kalau ada simbol tolak, bila kita gantikan dia dengan nilai lain, kita mesti letak dia dalam kurungan dulu nah. Jadi dia jadi kat belakang ni sama juga dengan depan ni, cuma kat sini tolak. Okay, jadi bila kita buka kurungan, dia akan jadi tambah kat sini. Lepas tu kita selesai lah. Siapa yang sama, kita boleh jumlahkan dia. Ni dengan ni sama. Dia jadi 2. Ni dengan ni, satu tambah satu tolak kan. Jadi dia akan hilang. Dia akan cancel out. Okay, jadi jawapan dia jadi yang ni. Okay, jadi pi per 6 tu kita boleh picit calculator. Jadi kalau dalam mode radian, kita gunalah kalau pi per 6 tu maknanya dalam mode radian lah tu. Jadi kalau kita picit sin pi per 6, kamu picit calculator. Nampak lah dia jadi 0.5. Boleh sebab pi per 6 tu 30 kot, tak silap cikgu kan. Pi per 2 tu 90 kan. Jadi maksudnya nilai dia 1/2. Okay, jadi siapa yang nilai, kita boleh picit kalkulator kita. Okay, jadi ni maknanya picit dalam mode rad. Okay, kalau dia ada pi. Alright, jadi dia jadi 1/2. Lepas tu 2 darab 1/2, hilanglah 2 kat tingkat bawah ni kan. Jadi jawapan dia jadi cos X. Jadi yang ni proving. Okay. Jadi kita ada bentuk lain soalan. Kita tengok dulu semua contoh dia. Lepas tu kita akan go through latihan dia. Tanpa menggunakan kalkulator cari nilai berikut. Jadi ni dia tak bagi kita pakai kalkulator. Kita kena pecah ni jadi sudut khas. Okay. Jadi 105 dengan 15 ni. Jadi 105 ni sudut khas tu maksudnya yang cikgu beritahu kamu sebelum ni lah. Kamu ingat lah. 30, 60 dengan 45 kan. Jadi 105 ni kena pecah jadi sudut khas. Jadi dia kita boleh dapat daripada 45 campur 60. Okay, kalau dia kata tanpa menggunakan kalkulator, dia mesti sudut-sudut yang kita biasa macam itulah gitu kan, sudut-sudut yang macam ni. Boleh nah? Okay. Jadi kita tukar dia. Lepas kita dah tukar dia macam ni, kita masukkan dalam formula sudut majmuk kita. Okay, sebab sin tambah kan, jadi sin cos sin ni lah. Jadi sin 45 cos 60, cos 45 sin 60. Lepas tu kamu kena ingat triangle dia lah, tan 45 sama dengan 1 tu kan. Lepas tu segitiga tadi tu, cos 60 sama dengan 0.5. Tak kisah apa mana kamu nak ingat. Okay, 60, 30. Segitiga ni 60 kat bawah pun tak apa. Cos 60 sama dengan 1/2. Segitiga kan, gitu. Jadi kamu kena ingatlah dia ada triangle macam tu. Jadi siapa yang sin 45, kamu kena gantikanlah. Sin 45 1/2 kan? 1/2. Nampak nah? Okay. Jadi 1/2 darab dengan cos 60. Cos 60 pun sama, boleh rujuk segitiga ni. Cos 60 tadi 1/2. Lepas tu kita akan selesaikan. Okay, jadi kamu dah belajar set kan? Jadi dia jadi soalan set lah. Okay, jadi yang ni dia jadi 1/2 set 2 kan? Campur dengan set 3/2 set 2. Betul? Okay. Lepas tu
Tapak dia bukan sama je ke? Okey, betul lah. Dia jadi ni lah. Dia jadi ni. Digabungkan. Boleh? Jadi dua orang ni jadi ni. Ni adalah conjugate. Itu kan kita kata kalau tingkat bawah dia ada cert, yang tu maksudnya dia belum lagi dalam bentuk yang paling ringkas kan. Jadi kita kena hapuskan cert tingkat bawah ni. Dia nak hapuskan cert tingkat bawah, nak hapus cert dia kena darab dengan cert juga kan. Jadi kita kena darab dia dengan cert 2 over cert 2 lah. Okay, dengan conjugate dia. Jadi bila kita darab ni tingkat bawah ni dia jadi 2 darab cert 2 darab cert 2 kan. Jadi dapat 2 darab 2 kan. Dapat 4. Okay, tingkat atas ni dia jadi 1 darab dengan cert 2, dia jadi cert 2. Cert 3 darab cert 2. Cert 3 cert 2 tu kita boleh gabung ni sebab dia darab. Gitu kan. Jadi dia adalah sama dengan cert 6. 3 darab 2. Dia kalau bahagi pun boleh gabung kan. Kamu ingat kan? Okay. Dia yang darab pun sama, kita boleh gabung. Jadi dia jadi cert 6. Ini jawapan dalam bentuk paling ringkas. Okay, jadi tan 15 pun sama. Kecil. Jadi mesti melibatkan tolak. Jadi apa tolak apa sama dengan 15. Jadi kita kena carilah daripada senarai kita ni sudut khas ni. 60 tolak 45 dapat 15 kan. Jadi 60 tolak 45. Lepas tu bila dia jadi macam ni kita kena guna kita punya formula sudut majmuk tu. Gantikan dia. Dan tukarkan dia dengan kita punya segitiga ni. Nampak nah? Jadi lepas tu dia dah jadi macam ni. Kita kena ringkas dia. Yang ni cikgu rasa dia darab dengan conjugate juga. Sekejap. Yang ni set 3 tolak 1 over set 3 campur 1 kan. Tiba dia kata dia jadi 2 tolak set 3. Sebab apa gitu lah. Sekejap. Darab conjugate ke? Ada cara mudah. Kenapa dia tak tunjuk? Dua tolak set 3. Bila sampai macam ni, tu yang cikgu kata tu. Kalau terputih kamu dia boleh picit terus keluar ini kot. Tapi yang ni kita kena solve kan. Conjugate dia negatif tak kalau yang ni? Okay, mari kita try tengok jadi tak. Allah, cikgu. Cikgu pun tak suka conjugate juga. Okay, jadi yang ni dia jadi set 3 darab set 3, 3 kan. 3 tolak set 3 tolak set 3. 3 tolak set 3 tolak set 3. Lepas tu tambah 1. Tu jadi 2 kan. Tingkat bawah ni dia jadi set 3 darab set 3. 3 ni dah ni. Kena kembang kungan-kungan tau. Set 3 jadi 3. Set 3 darab dengan negatif 1 jadi negatif set 3. Tu set 3 set 3. Set 3 darab dengan 1 dia jadi positif set 3. Jadi tingkat bawah ni tujuan kita darab dia macam ni supaya kita boleh hilangkan set tu lah. Nampak tak set tu jadi 1 tambah 1 tolak. Dia sebenarnya rule ni sama dengan A squared campur B squared tu. Faham tak? A squared campur B squared kan. Jadi 1 tambah 1 tolak, nampak tak? Jadi maksudnya dia akan jadi 3 tolak 1 kat bawah ni. Ya ke? Okay. Jadi 1 darab dengan positif 1 darab dengan negatif 1 jadi negatif 1. Di tingkat atas ni jadi 2 tolak 2. Ni ada 2 benda kan? 2 tolak set 3 tolak set 3 jadi apa? Jadi 2 set 3 ke? Okey, per dengan yang ni hilang. 3 tolak dengan 1, 2. Tapi ni ada 2 lagi. Sekejap, cikgu ada salah tak? Set 3, set 3, 3. Set 3 tolak 1, tolak set 3. Set 3 tolak 1, tolak set 3. Tolak 1, tolak 1 tambah 1.
Yang ni betul tak rule cikgu? Tolak set 3, tolak set 3 tu. Cikgu, ya atas tu 4, 3 tambah 1. Mana? Yang 3 tolak set 3 tolak set 3 tambah 1. Ha? Dia jadi 4 Oh tolak. ni 3 tambah 1 ni lah. Oh okey. Sini 4 lah. Okey. Bagus. Jadi tu cikgu fikir tu mana 4-nya sebab cikgu tahu lah dia pecah ni kan. Dia pecah sebutan dia jadi 4/2 tolak 2 set 3/2 lah. Jadi sebab tu dia dapat jawapan 2 tolak set 3 tu. Nah, okey. Jadi yang ni betul lah dia kena darab conjugate dia. Jadi kalau kita nampak set tingkat bawah, kita kena darab dia dengan conjugate dia. Nah. Jadi conjugate tu ikut rule. Sebenarnya kamu perasan ke dia ikut rule A squared tolak B squared tu. Nah, jadi dia boleh hilangkan set tu. Yang ni dia tunjuk, kenapa yang ni dia tak tunjuk? Mana ada itu. Okey. Jadi terima kasih kamu nampak kat cikgu nampak dia tolak tapi dia tambah. Okey. Jadi yang ni kita go through satu lagi contoh sebab nanti soalan dia pun contoh macam ni juga kan. Okey. Diberi sin A sama dengan 3/5. Yang ni dia dah bagi nilai. Okey, jadi kalau yang ni kalau cikgu kita kena lukis segitiga lah. Nampak tak dia lukis segitiga. Tapi kita kena check nampak tak dia tulis kat sini. Yang ni lukisan dalam sukan pertama. 0 sampai 90 kan. Tapi yang ni dalam sukan yang ke-3. Jadi kita kena make sure kita lukis dalam sukan yang betul lah supaya kita punya add sugar tu coffee tu kita nak check kita punya positif negatif tu. Jadi kalau kata yang ni so kan. Jadi 3 dia punya opposite side 3, dia punya hypotenuse 5, jadi dia punya sisi satu lagi 4. Jadi yang ni kita kembangkan jadi sin A cos B cos A sin B. Kalau dia sudut A, kita akan rujuk segitiga sudut A ni. Kalau dia sudut B, kita kena rujuk segitiga yang bawah ni. Nampak nak? Jadi kalau kata dia dalam sukan ketiga, add sugar to coffee tu. Jadi kalau kata kita ganti cos ni, dia akan jadi negatif lah sebab cos ni positif dalam sukan pertama dengan keempat kan. Jadi kamu jangan lupa kita kena substitutekan dia sekali dengan negatif sign dia. Jadi kat sini sin A ni positif 3/5 sebab yang ni tak apa. Yang ni sukan pertama kan. Yang ni sukan pertama. Yang ni ketiga kita kena check. Kalau tan je dia positif. Okay, kalau orang lain dia akan jadi negatif. Lepas tu kita gantilah ikut segitiga kita. Ini straightforward kan. Lepas kita dah ganti tu kita boleh tekan calculator saja kita dapat nilai. Jadi kalau dia nak susah sikit dia tukar lah ni. Dia tukar dia jadi huruf-huruf kah. Jadi kamu kena dapat dalam sebutan P atau Q. Macam tu. Dia susah sikit lah. Kalau dia nombor dia senang sikit kan. Jadi yang ni pun sama tan B tolak A. Bila dia tulis B tolak A dia masih lagi A tolak B tau. dia masih lagi gitu. Faham nak? Cuma sekarang ni siapa yang A tu B, siapa yang B tu A. Faham nak? Jadi benda ni ini soalan tu mahu. Tapi kita sentiasa kena rujuk formula asal dia. Ini A maksudnya kat sini kita kena buat sudut B lah. Faham? Jadi bila dia pakai huruf sama tu dia saja nak confuse kamu lah. Okay, jadi siapa yang duduk depan ni kamu kena ganti dekat tempat A lah maksud cikgu. Siapa yang duduk belakang ni kena gantikan kat dalam formula tu kat mana dia tulis kat situ B. Bila kita dah tulis macam ni, baru kita check segitiga kita akan gantikan. Jadi yang ni tan kan, jadi tan tak apa semua positif. Okay, jadi kita tak payah tulis negatif ni sebab tak perlulah banyak sangat lapisan kan. Jadi kita tulis semua positif pun tak apa kalau dalam sukan mana-mana pun. Cuma kita kena ingat add sugar to coffee kita. Jadi tan dia akan positif sebab apa? Sebab negatif-negatif ni lah sebab tu dia jadi positif tu. Okay, jadi yang ni pun sama kita akan selesaikan dia. Tak susah-susah, picit je calculator. Okay, jadi dapat jawapan 33/56. Okay. Habis dah ada contoh. Hal lagi? Dah, okay. Kita akan buat latihan kendiri ni. Lama sikit kita bincang ni sebab benda ni agak kompleks kan. Jadi latihan kendiri, lepas tu next class kita akan bincang dia punya anak dia. Anak dia sudut majmuk tu kita boleh tukar dia jadi sudut ganda pula. Okay. Bila nak sampai hujung, sebab bab ni sebenarnya nak sampai hujung dah. Sebab tu dia makin susah kamu take note.
Jadi memang step dia bila kita belajar satu subjek tu dia bila bab tu makin ke hujung dia akan makin susah kan. Jadi kalau sekarang ni kamu rasa dia susah, sebab itulah dia nak sampai ke penghujung dah. Okey. Macam biasalah. Cikgu tak tahu kenapa dia proving tu sampai 4 biji nah. Jadi kita proving 2 biji sudah. 4 biji itu ambil master kan. Okey, jadi kita tengok yang A tu. Buktikan bahawa yang ni nampak tak? Kita kena kembang satu-satu macam tadi kan. Ni kita letak formula ni kat bawah. Cikgu terpotong ke? Oh bukan. Cikgu tahu. Ini yang potong. Jadi kamu letak dia sebelah kamu macam ni waktu kamu solve dia. Okey, mana dia tadi? Okey, sin x tolak y tolak sin x campur y sama dengan benda ni kan. Macam biasalah kita kena ambil belah sini sebab kita akan guna sudut majmuk untuk kembang lah. Jadi maknanya kita pilih kita punya left hand side lah. Okey, left hand side tu. Ni cikgu boleh scroll ke ni? Boleh. Sin okay, jadi kita tengok formula ni. Bila dia tolak tu kita kena pakai sin A tolak B lah. Jadi dia akan jadi sin A cos B tolak cos A sin B lah. Jadi kita ganti kan. Gantikan je macam biasa. Jadi ni A ni B. Kalau cikgu sebab formula ni AB. Cikgu tulis AB kat atas ni supaya kita tak ada masalah sangat. Kita boleh visual. Dia senang sebab kita boleh visual dia elok. Dia senang lagi sebab kamu tulis kat atas ni. Okay. Di sin X dia tolak kan. Jadi kita pakai kat bawah tu lah. Cos Y tolak cos X sin AB. Jadi sin Y. Sin AB cos AB. Yang terbalik tu sin dengan cos tu. Sin cos cos sin. Okay, jadi ni make sure kamu tengok elok-elok lah. Bila kamu ganti tu boleh kata kamu careless. Yang kat belakang ni kamu letak dia dalam kurungan. Jadi dia tambah. Okay, jadi dia benda ni juga cuma tambah. Jadi kita boleh tengok je kat sini. Kalau tambah sin akan jadi tambah kan. Jadi sin X cos Y tambah cos X sin Y. Okay, lepas tu kita akan buka kurungan belakang ni. Dia akan efek sign yang ni positif ke asal dia akan jadi negatif. Lepas tu kat sini lah. Okay, jadi lepas tu yang ni tak susah lah cikgu rasa. Cos Y tolak cos X sin Y tolak sin jari boleh masuk ke? Sin X cos Y tolak cos Y cos X sin Y. Okay. Lepas tu kita tengok siapa yang boleh cancel ni sama kan. Lepas tu satu positif negatif jadi dia hilang. Tolak-tolak jadi tambah lah. Jadi tolak 2 cos X sin Y. Tadi dia suruh proof jadi apa? Dah. Okay. Jadi selalunya yang ni dia simple lagi daripada identity tu. Dia dah jadi dah kan? Okay. Jadi kita buat yang B pula. Yang B dia suruh proofkan yang tan A campur pi per 4 adalah sama dengan 1 campur tan A over 1 tolak tan A. Okay. Cikgu copy kan. Dia ada yang ada cotangent ni kan. Kalau cotangent ni kita kena songsangkan lah. Mari cikgu tunjuk kamu sekalian tu. Okay, jadi yang ni tan A kita akan pilih left hand side ni juga nah. Kita akan pilih left hand side.
Sebab dia sudut majmuk kan. Jadi yang ni tan A campur B, kita akan pakai simbol yang atas ni lah. Tan A campur tan B over 1 tolak tan A tan B. Okay. Ini A, ni B kamu. Left hand side. Tan A campur tan pi per 4. Jadi kalau tan pi per 4 tu maknanya dia nilai. Okay, yang ni kita boleh tekan kalkulator. Okay, tekan kalkulator dalam mode rad. Sebab pi per 4 tu kalau nampak pi maksudnya dalam mode rad. Kalkulator. Okay, mode rad lah. Rad. Di bawah dia jadi 1 tolak tan A tan ni pun sama. Okay, jadi kita tekan kalkulator. Cikgu buka kalkulator untuk kamu. Banyak ni lapisan. Okay. Ini kalkulator cikgu. Okay, mode rad lah. Sebab dia ada pi. Jadi tan pi per 4 picit terus lah. Okay, ini kita nak tahu dia nilai dia berapa. Shift pi. Tak silap cikgu, pi per 4 tu berapa? Pi per 2, pi per 4. 45 kan? 1. Okay, yang ni soalan tanpa guna kalkulator ke? Tak apa, kita boleh kecil je. Dia dapat 1. Okay. Jadi ni 1. Kan? Jadi dia jadi tan A campur 1. Lepas tu, kalau tan A campur 1 sama je lah dengan 1 campur tan A lah. Kecuali kalau dia tolak tak sama. Okay, kalau ni pun sama, ni 1 kan? Jadi dia hilang kat bawah tu, maknanya dia jadi 1 campur tan A. Kamu rewritekan bagi dia sebiji macam yang dia tulis. Dia tan A campur 1 tu 1 campur tan A lah. 1 tolak tan A. Dah shown. Dia sama dengan right hand side. Faham kita buat yang cotangent tadi 1. Yang ni. Yang ni, nampak tak ni? Kamu kena kembang ni banyak kali, 4 kali ni. Kena guna sudut majmuk ni. 1, 2, 3, 4. Semua ni last kali nak jadi ni. Jadi diletih tulis lah. Dia tak susah, dia letih menulis. Okay. Jadi kita tengok yang last one ni. Cotangent A tolak B. Cikgu rasa kena songsang ni kot. Okay, jadi kalau yang ni kita akan ambil left hand side juga. Okay. Kita tukar jadi tan 1 over tan kan. Cikgu try lah. Yang ni sebab cikgu tak ingat lah. Cikgu pernah buat tak bukti yang macam ni. Jadi kita tengok jadi tak. Jadi kalau dia ada 1 ke atas, dia akan songsang lah kita punya formula tan tu kan. Tapi kita nak tukar dia jadi cotangent balik lah sekali. Jadi yang ni A tolak B. Jadi A tolak B kita akan pakai versi yang tolak lah. Tan A tolak tan B. Dia akan jadi 3 tingkat ni. Apa ni Daniel? Kamu ke? Kamu ni mic ke? Okay. Tan A over tan A tolak tan B per dengan 1 tambah tan A tan B. Jadi sebab dia ada 1 per, kita akan songsangkan dia. Dia akan jadi 1 campur tan A tan B. Bodohnya tu sekejap. Tan A tan B per dengan tan A tolak tan B. Okay, jadi sekarang ni kita nak tukar jadi cotangent ni. Jadi ke ni? Satu per. Ni kompleks sikit no. Nak asingkan kau.
Satu cikgu asingkan lah. Susah nak nampak. Tan A tolak tan B tambah tan A tan B over tan A tolak tan B. Itulah. Ni yang ni jadi kotangen A tolak kotangen B lah. Ya ke? Mana boleh cikgu pecah yang tu kan? Sebab dia ada tingkat bawah macam tu. Macam mana dia jadi kotangen B tolak kotangen A? Dia tak ada Arab kan? Sekejap. Yang ni yelah. Yang ni boleh lah. Yang ni dia duduk bawah. Yang ni betul. Yang ni kod A, kod B. Jawapan silap lah cikgu. Ya ke? Silap lah kan? Tapi kalau dia tan kot cikgu, bukan ikut. ya. Jawapan dia kamu kata dia tan macam ni. Bukan jawapan dia kotangen. Tak tak. Tak apa, cikgu skip dululah. Lama nanti cikgu tunjuk kamu. Nah, proving ni balik. Kalau betul dia jadi kotangen tu. Cikgu sebab dia bawah ni dia tolak lah. Kalau tolak kita tak boleh sewenang-wenangnya tukar macam ni lah. Nah, ni mesti something happen lah tu baru dia jadi. Ataupun boleh juga ke? Kalau dia kotangen kita boleh pakai formula tan ke? Tak boleh kan? Dia songsang kan? Kita tinggal dulu ni. Nanti cikgu pun tak pernah jumpa soalan macam ni. Nanti cikgu akan tunjuk kamu dalam grup kamu. Cikgu akan tunjuk kamu dia punya proving. Okey, kita akan buat nombor 2, nombor 3 dulu. Tanpa menggunakan kalkulator, cari nilai bagi setiap yang berikut. Jadi yang ni macam yang kamu sedia maklum lah kan. Kita kena tengok tukar dia jadi kita punya sudut khas. 30, 60, 45. Mungkin melibatkan 90. Selalunya nombor tu lah. Jadi 75 tu apa campur apa? Senang ni kan? Because 45 dengan 30. Nampak tak? Jadi bila kita dah tukar jadi 45 campur 30, kita akan guna kita punya formula ni lah. Formula ni kita akan kembang dia. Dia akan jadi cos sin ni kan. Ni tak muat ni. Cikgu tulis dulu titik satu ni. Kita kembang kat bawah tu. Jadi kalau cosecant, kita tukar 105 ni dulu. Ni pun sama macam kotangen ni kan. Dia cosecant dengan kotangen. Cikgu kena satu per kan cikgu rasa. Apa dia nak buat soalan ni susah-susah kan. Okay. Jadi cosecant 105 apa campur apa je? 60 campur 45 jadi 105 kan? 60 campur 45. Okay, jadi kotangen 195 apa campur apa dapat 195? Apa campur apa? Ada sudut lagi ke? Dua je, dua sudut. Sudut apa? Dua je. Dia tak boleh 3. Dua je, 195. Ke dia pakai tadi punya ke? Tak kan? Tak ada. Tak ada pula. Apa campur apa? 195. Kotangen 195. Yang ni 105 lah kan? 105 ke kena pecah 2 kali ni lah. Ni mungkin susah soalan dia dah. 105 campur dengan 60 lah. Kejap, 195. 105 campur 90. 105. Nanti kita yang ni kena pecah 2 kali kot. Dah lah kotangen. Allah, dia tak bagi single cos. Ni 105 kot. Campur 90. Nanti 90 ni berhilang kan. Jadi kita kena buat 2 kali ni. Lepas kita dapat dalam 105 tu.
Oh, stres tengok soalan macam ni. Lepas dah jadi 105 tu kita kena pecah 60 kepada 45 juga cikgu rasa. Nah, okey. Kita try. Tak apa, kadang-kadang cikgu rasa kalau benda tu nak ajar kamu nak faham je, tak payah susah sangat. Kan? Sedang-sedang sudahlah. Okey. Mari kita teruskan. Kamu pun nak belajar 24 bab tu kan? Dia tak consider. Okey. Kita tampal formula ni. Okey, jadi yang ni kamu tahu buat kan? Ni senang. Jadi sebelah ni cikgu lukis siap-siap lah segitiga kita. Sebab kita nak guna segitiga ni kan. Jadi ingatlah kamu kena boleh sketch ni. Cos 60 sama dengan 1/2. Okey, jadi 1, 2, set 4. Yang ni 4 kan? 4 tolak dengan 1. 4 tolak 1, 3. Set 3. Lepas tu satu lagi triangle tan 45 sama dengan 1 tu. Tan simple je lah, set 2. Okey, jadi kita dah ada maklumat dia. Dia untuk A ni cos 45 campur 30. Okey, jadi dia cos sin. Senang. Kita sebut macam tu, kita senang nak tulis. Cos 45 cos 30 tolak lah sebab sini tambah. Dia terbalik sign dia. Sin 45 sin 30. Okey, jadi kalau cos 45 tu kita tengok kita punya segitiga ni dia dengan sin 45 sama kan? Dia sekali ingat je lah. Jadi 1 over set 2. Cos 30 set 3/2. Kan? Set 3/2. Sin 45 pun 1 over set 2. Lepas ni dia jadi soalan set lah. Sin 30 kita 1/2 sebab dia sama dengan cos 60. Okey, jadi yang ni set macam ni kita tak kisah sangat kan, simple. 2 set 2 tolak 1 over 2 set 2. Yang ni sama penyebut, jadi kita boleh gabung dia jadi ni tak comel lagi, jadi kita kena darab dia dengan conjugate dia. Kita darab dia dengan 2 set 2 atas bawah ya. Dia tak kisah pun darab apa kan, asalkan kita hapuskan kat bawah ni. Sebab ni kiranya kita tak ubah lah, dia darab 1 kan. Apa-apa darab 1 tu dia dapat balik asal dia, nampak tak? Jadi sebenarnya kita ubah rupa dia saja tapi nilai dia kita tak ubah. Dia jadi 2 set 6. Sebenarnya tak payah nombor 2 kat sini pun tak apa kan. Tolak 2 set 2 per dengan 4. 2. Ada tadi aman ni. Lepas tu 2 set 6 tolak 2 set 2 per 8. Potong lah. Jadi apa tu? Set 6 tolak set 2 per 4. Betul ke jawapan dia? Main cikgu rujuk. Ni latihan Kediri. (6.8). Latihan Kediri 6.8. 6 set 6 tolak set 2 per 4. Okey betul. Okey. Jadi yang ni kalau kamu darab set 2 per set 2 pun jadi je. Asalkan kita hapuskan set ni. Faham tak? Jadi makin lama bila kita dah deal dengan set ni kita faham lah dia. Okey, jadi yang cosecant ni pula kita try. Cosecant ni 1 per sin kan. Jadi dia jadi gini. Okay, jadi saat lagi bila kita buat Allah. Jadi kotak dah lah dia susah. Betul paling susah pula tu. Saat lagi bila kita buat ini kita boleh nampak lah
Boleh tak? Boleh ke dia jadi macam atas tadi lah? Okay. Jadi yang ni kita nak gantikan dia tapi dia kat bawah kan. Jadi yang ni tambah. Jadi kita akan pakai sin cos sin ni kita akan pakai simbol tambah ni. Ni sin 60 cos 45 tambah cos 45 cos apa tu? Cos 60 sin 45. Tulis elok nah. Cos sin dia terbalik. Lepas tu kita rujuk segitiga kita. Sin 60 sama dengan cos 30 kan. Sek 3/2 cos 45 1/2 dah lah ada set betul dia songsang pula tu. Okey. Lepas tu tambah cos 60 1/2 sin 45 1/2. Okey. Jadi kita akan selesaikan tingkat bawah ni. Dia ada 3 tingkat lah ni kiranya nah. Sekejap lagi kita songsangkan dia. Jadi dia jadi set 3/2 set 2 campur 1/2 set 2. Ni sama macam tadi. 1/3 campur 1/2 set 2. Kita nak hapuskan konjugate bawah tu. Kali ni cikgu darab dengan set 2 pula. Okay. Jadi set jadi macam cacing dah kan. Okay. Jadi ni kurungan lah. Dia bila kurungan maknanya dia darab satu kali, dia darab satu kali macam tu. Jadi set 3 dengan set 2 set 6. Campur set 2 over 2 darab dengan set 2 set 2. Set 2 set 2 tu 2 kan. Dia jadi gitu lah. Nampak tak dia jadi 3 tingkat. Nampak set 6 campur set 2 over 4. Kita tak boleh tambah ni kan. Okay. Tak boleh lah sebab dia berbeza. Kalau sama set dia kita boleh tambah. Okay, jadi dia jadi songsang jadi 4 ni atas lah. Set 6 campur set 2. Ni nak kena proses lagi ke? Tak boleh dah biar. Jadi jawapan dia 4/set 6 campur set 2. Okay, tak payah sentuh dah. Okay, okay. Jadi yang tu B. Okay, kita try buat C pula yang cotangent 195 ni. Okay. Cotangent 105 campur 90. Cotangent. Lepas tu yang ni kita nak kembangkan dia jadi satu petan lah. Jadi 1/tan 105 campur 90. Jadi dia jadi formula tan tu tapi songsang kan. Cikgu pun tak hafal juga benda ni sebab dia panjang kan. Setiap kali pun cikgu kena tengok jadi bila dia kat bawah kita bawa lah di bawah. Mana dia? Tariklah dia. Okey. Kat sini senang. Okey, jadi kita nak buat tan A campur B lah. Kita nak buat tan A campur B. Ini dah sama dengan 1/tan 105 tambah tan 90. Tan 90 bukan infinity ya? Tak tertarik lah. Lepas tu menyampah lah cikgu. Okay, dia ada tak tertarik kat sini. Lepas tu satu. Atas ni tolak kan. Okay. Tan A. Betul lah. Tan A campur tan B tambah tan 90 over 1 tolak tan 105 tan 90. Saya nak buat tu 90 dia infinity. Dah tak? Salah kot ni. Cikgu dia buat salah kot. Ni nak kena tengok dalam kerja dia juga ni. Sekejap. Kalau selain daripada 105 campur 90, kita boleh tambah apa dengan pergi ya. Tan 90. Kalau sin 90 tak boleh juga. Cos 90 kan. Tan 90 next error. Kalau infinity,
cikgu tahu lah infinity ni kalau kata dia boleh jadi kosong lah kalau kita buat satu, tak silap cikgu satu per infinity dia kosong. Okay, tapi kalau case macam ni dia darab. Jadi cikgu tak sure apa jawapan dia. Jawapan dia jauh lagi kita nak sampai jawapan ni sebab ada 105 tu. Set 3 campur 1 over set 3 tolak 1 jawapan dia. Tak, cikgu yang kena rujuk ni. Kita tengok jawapan lengkap dia nah. Macam biasa. Sekejap. Kamu pun boleh fikir sikit. Cikgu rasa tak ada nombor lain kan? Kita nak dapat nombor tu. 45. Sekejap. Ni dia. File kan? Ni ke dia. Okey. Jadi sekarang kat latihan 6.8. Okey. Jadi cikgu kalau 135 campur 45. Nah. 135 campur 45, 135 tu apa campur apa? 135 tu boleh pecah juga kan? Ambil kita tengok apa buku test buat. Okey tak. Dia buat betul dia kena guna 45. Nah, dia kena guna 45. Betul. 100 kamu kata apa? 135 campur 45. Bukan. Kita akan pakai 45 sebab tan 45 satu kan. Kita memang nak yang belakang tu tapi depan ni 150. Dia pakai 150. 150 tu kita boleh pecah dua. 150. Mana Cik dia tukar jadi sudut tirus dia. Lepas 150 tu dia pakai sudut tirus pula. 100. Tapi kalau kamu pakai apa tadi? 135 dengan 60 135 tu apa campur apa? Tak ada 135 lagi. So 90 campur 45 ni. 135 campur 60. 90 campur 45. Tapi nanti dia ada 90 lagi. Sekejap. Dia tak buat dua kali. Dia buat 150 dengan 45. Tan 45 tu satu kan. Lepas tu 150 tu ditukar jadi sudut tirus. Bolehkah? Okey. Kalau kita boleh check balik ke? Kalau kata kita boleh tukar dia jadi sudut tirus, kita tak payah pakai sudut majmuk ke? Macam tu lah. Sudut tirus tu mesti dapat sudut tirus yang jadi sudut khas. Faham tak? 180 tolak 105. Yang ni, yang kosekuen ni tak jadi. Jadi kalau yang 195 cikgu buat balik. Cikgu tunjuk kamu. Kalau tangent tu dia buat 150 campur dengan 45. Jadi 150 tu kalau dia punya sudut sepadan dia dalam sukuan pertama tu kita boleh cari daripada kita tolak atas 80 kan dapat 30. Jadi kalau kita tolak dia, boleh nak kita tambah dulu kita. Kalau kita tolak dia lepas tu dia dapat sudut khas. Allah. Kita boleh guna dia. Cikgu tunjuk. Okay, mari kita tengok balik ini. Okay, ini infinity tu memang tak boleh lah. Maknanya kalau tan kita tak boleh guna 90.
Okay, kita mesti guna 45. Mari kita buat balik. 150 dipakai 150 campur dengan 45. Okay, kita try. Jadi dia sama dengan 1/10 150 tambah tan 45 over 1/10 150 tan 45. Jadi tan 45 ni 1 kan. Jadi dia jadi gini. Jadi 1/tan 150 campur 1 per 1/tan 150 kan. Jadi macam tu kan. Lepas tu apa cikgu nak buat tadi? Ni 150 ni. Kamu tahu kan dia sudut dalam sukan yang kedua kan. Jadi kalau kita tukar dia jadi sudut tirus dia 30. Lena, jadi kalau tan dalam sukan yang kedua, Lena, jadi dalam sukan kedua tan ni adalah negatif kan? Negatif kan? Jadi kalau kata kita tukar dia jadi sudut tirus sepadan dia, kita kena letak negatif sign. Jadi maksudnya kalau kita picit kalkulator tan 150 sama macam kita picit kalkulator negatif tan 30 jadi dia setara. Jadi kita boleh guna yang ini. Lepas kita, maknanya kita tak payah buat 2 kali lah. Okay, Alhamdulillah lah. Okay, jadi kita boleh check, kita boleh tukar tak nombor ni jadi sudut tirus sepadan dia. Faham lah? Jadi kalau dia boleh jadi sudut tirus sepadan yang dalam yang rupanya nombor khas, nampak tak ni sudut khas. Dia jadi sudut khas, maksudnya kita boleh guna dia. Tapi susah kita nak fikir waktu exam tu tak? 150. Lepas tu kita boleh tukar tak dia jadi 30. Dia banyak lapisan ni. Ni kategori soalan susah ni. Jadi tan negatif tan 30 lah ni. Tambah 1 per dengan 1 tolak negatif tan 30. Negatif sebab jawapan tan 150 ni akan jadi negatif. Okey, jadi sebab dia ada 1 kat atas, kita songsangkanlah di kat bawah ni atas. Jadi 1 campur tan 30 over 1 tolak tan 30. Lepas tu sekarang kita boleh masukkan nilai tan 30 tu daripada segitiga kita. Jadi segitiga kita tan 30 tu apa tadi? Set 3 kan? Toa 1 over set 3. 1 over set 3 lah. Tak habis gini kan? Jadi 1 over set 3. Betul ke tan 30 1 over set 3? Betul tak cikgu tengok tu? Betul-betul. Toa. Lepas tu over 1 tolak 1 over set 3. Ni nak kena samakan penyebut. Banyaknya kerja. Okay. Jadi yang ni set 3 tambah 1 over set 3 per dengan set 3 tolak 1 over set 3. Jadi set 3 ni akan hilang kan? Betul tak? Jadi kalau kita tukar dia, set 3 campur 1 over set 3 darab set 3 over 3 tolak 1. Potong. Dia jadi set 3 campur 1 over set 3 tolak 1. Tu jawapan dia kan? Tu jawapan dia. Kamu kalau kata kamu salin je lah contoh ni. Cikgu rasa exam dia tak keluar panjang sini lah. Jadi dapat jawapan yang tu set 3 campur 1 over set 3 tolak 1 lah. Jadi kamu kalau kamu kena make sure bila macam ni maknanya belum lagi jawapan akhir, kita kena simplifykan dia sampai dia jadi 2 tingkat. Mana kita? Okey, habis dah kan soalan tadi. Okey. Jadi kita tinggal sikit lagi, masa pun nak habis dah. Jadi soalan yang bawah ni soalan senang sekali cikgu rasa. Yang ni macam soalan yang kena lukis segitiga tu kan. Sebab kita dah habis masa dah 9.20 nak habis dah lah kiranya. Cikgu bagi kamu sebagai kamu punya homework. Boleh lah. Jadi kamu tengok soalan dia. Yang ni kamu kena lukis segitiga dia. Nampak nah? Jadi ni dalam sukuan ke berapa ni? 0 ke pi. Sukuan ke berapa? Kamu rasa segitiga ni dalam sukuan ke berapa? 1 ke 2? Segitiga. Segitiga ni dalam sukuan ke berapa ni? Dia kata 0 sampai pi. 2. 2 sebab apa?
180 Dia dalam sukan kedua, dia kalau dia kata 0 sampai 180, maknanya boleh jadi 1 atau 2. Bila dia macam tu, kamu tengok sign cos ni. Kalau dia dalam sukan pertama, yang ni mesti positif kan? Tapi dia ada negatif sign, nampak tak? Maksudnya segitiga ni mesti segitiga dalam sukan kedua. Lena, jadi yang ni kamu kena lukis dia dalam sukan kedua. Jadi kalau yang ni 90 sampai 270 lah. Yang ni 90 sampai 270, betul ya? Betul lah kan? 90 sampai 270 kan? Jadi kita tengok scene ni. Jadi yang ni dia negatif. Jadi dia mesti sukan yang ketiga. Faham dah? Sebab kalau dia sukan kedua, mesti scene ni positif kan? Jadi dia mesti sukan yang ketiga yang ni. Jadi kamu lukis satu sukan, satu segitiga dalam sukan yang yang ni ke berapa tadi? Kedua, satu lagi ketiga. Lepas tu tiap-tiap satu ni kamu kena kembangkan. Jadi kamu kena kembangkan macam yang cikgu macam contoh tu. Jadi dia tak susah sangat yang ni. Jadi cikgu dah penat dah sebenarnya. Jadi cikgu bagi kamu sebagai homework. Ameh kita pilih orang untuk siapa nak hantar cikgu jawapan. Kita pilih. Ni scoreboard macam cikgu cakap tadi. Siapa bila cikgu bagi homework, lepas tu dia tak hantar, cikgu akan denda dia bila dia datang balik sekolah lah. Jadi cikgu nak keep track banyak mana cikgu nak denda dia. Okay, cikgu baru keep track minggu ni. Jadi cikgu halal lah yang lepas-lepas tu. Okay, jadi kita start dari minggu ni. Jadi Luqman negatif 2 sebab dia tak masuk kelas cikgu semalam. Okay, jadi apa nama Will tu punya app ? Nama apa ? Lucky Wheel, bukan? Wheel of Names ni. Ada kot kamu punya. Keluar tak? Ya. Jadi nama dia ada apa? Jadi ni nama dia dah kurang lah sebab cikgu rasa dia boleh refresh balik ke. Dia ada. Cikgu, nama saya bukan nama cikgu. Buang nama kamu. Okay. Kita buang nama orang yang dah buat homework. 2 orang je lah yang dah buat. Okay. Jadi dia tak hantar cikgu lagi lah. Jadi kita, siapa yang tak kena lagi? Kat nama ni ada tak orang yang belum kena lagi kat sini? Yang nama dia tak ada. Sikit je tinggal ni. Cikgu rasa orang ni je yang tak kena lagi. Yang tak kena ataupun dia tak buat lagi kan. Luqman cikgu kena berbalik nama dia sebab dia tak buat homework cikgu. Lepas tu Daniel, Haris tak kena lagi. Haris kena dah kan? Haris kena itu. Kamu buat graf kan? Kamu buat graf tak cikgu kan? Kamu buat lah? Ke kamu tak tunjuk graf kamu? Lepas tu Ashta dah kena dah. Banyak ni lah nama. Ada lagi tak? Saya dah. Bila tak, saya dah. Mana ada? Okay. Scam, sama scam. 3 lah. 3. Nabil memang kamu malang lah. Jadi kamu nak kena denda banyak kali. Okay, close. Kamu better buat homework cikgu lah. Apa nak jadiin kamu ni? Cikgu nak kena message mak kamu juga ke? Okay. Cikgu kena buang nama dia sebab ni Ku Hafiz. Okay. Nabil, Ku Hafiz. Nabil boleh buang nama dia. Okay. Dia seorang lagi. Bagi saya cikgu. Kamu nak? Ya. Kamu nak sekali. Haris dengan Daniel. Kita ambil juga Haris. Okay, 4 orang lah cikgu kira lah. Daniel. Tadi siapa namanya? Nabil. Nabil kena lagi. Daniel. Haris. Ku Hafiz nah. Ni kamu boleh hantar cikgu hari ni hari apa? Hari Khamis kan? Selewat-lewatnya kamu hantar kat cikgu Isnin lah. Ni ada masa panjang sikit. Bukan salah cikgu lah kamu yang tukar hari kelas kita kan. Sebab tu dia jadi rapat kan. Okay. Jadi hari Isnin lah cikgu nak kamu hantar cikgu. Kalau tidak cikgu akan tambah kamu punya bilangan denda ni. Denda ni kalau kata cikgu suruh pumping ni cikgu dah 10 kan ni nah. Kita dah 10 nombor dia. Okay. Habis dah kelas kita. Kalau kamu ada soalan, kamu tak faham, kamu tanya cikgu lah. Cikgu bukannya nak marah kamu. Kalau kamu tak faham, kamu tanya cikgu, cikgu akan jawab. Alright, habis dah kelas kita.